Berbicara tentang cinta, manusia tak pernah cukup masa. Dan hari ini kita akan bincangkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, yang Maha mencintai dan dicintai. Al-Wadud datang daripada huruf akar 3, waw, dal, dal. Dia ada double dal dekat situ, wud. Yang mana bukan hanya memiliki perasaan cinta, tetapi menunjukkan, mempersembahkan, menzahirkan cinta itu di dalam bentuk perbuatan dan tindakan-tindakan, membuktikan cinta itu kepada seseorang. Maka dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencintai memperlihatkan cintanya kepada hamba-hambanya. Sebab tu bab Al-Wadud dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah satu bab yang cukup luas, cukup dalam, panjang kita boleh bahaskan kerana hampir segenap aspek kehidupan, pelbagai dimensi kita akan dapat lihat kesan Al-Wadud yang mencintai hamba-hambanya. Kesan Allah yang Maha mencintai menunjukkan cintanya, mempersembahkan cintanya kepada hamba-hambanya dalam pelbagai bentuk dan sudut. Dan kalau kita boleh lihat beberapa aspek daripada cinta Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, apabila Allah mencintai seseorang, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Nabi SAW cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, direkodkan oleh dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW menyebut, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, apabila dia mencintai seseorang hamba itu, nada Jibril, Allah Subhanahu wa taala akan panggil Jibril. Siapa Jibril alaihissalam? Penghulu seluruh malaikat. Malaikat yang diutuskan untuk membawa turun wahyu, petunjuk kepada sekalian para nabi, dan juga malaikat yang turun membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kata, Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Allah akan beritahu kepada Jibril, aku mencintai fulan. Dia ni, kalau kita bayangkan ada tempat kosong, isikan nama kita dekat situ. Allah mencintai fulan dan engkau pun cintailah dia, lalu Jibril pun akan mencintai kita. Alaihi salam, Jibril mencintai kita. Adakah setakat itu? Oh, belum habis lagi. Thumma yunadi Jibrilu fis sama. Kemudian Jibril alaihi salam akan membuat pengumuman di langit kepada seluruh penduduk langit. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu. Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Ada tempat kosong, isikan nama kita. Dan Jibril minta semua penduduk langit cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, dan seluruh penduduk langit akan mencintai dia. Habis setakat tu, ada lagi. Wa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan accepted, penerimaan daripada penduduk bumi kepada fulan tersebut, kepada insan tersebut. Subhanallah, begitu tinggi kedudukan apabila Allah mencintai seseorang. Seluruh penduduk langit mencintainya, dan penduduk bumi juga didorong dan dibawakan untuk menyukai dan menerima si fulan. Dan kalau kita lihat, ini baru satu hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala express cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Yang kedua, kalau kita lihat siapakah atau apakah contoh sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai kepada kita. Tentunya saudara-saudari, ada begitu banyak sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran berulang-ulang kali disebut orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang melakukan amal saleh. Cuma ada satu story yang begitu menarik apabila saya membaca dan meneliti hadis-hadis berkaitan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ada satu hadis yang diceritakan oleh Ash-Shajj Abdul Qais, seorang sahabat Nabi SAW, menceritakan Nabi SAW berkata kepada aku, Inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah. Pada engkau ni terdapat dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lalu dia pun bayangkan kalau tiba-tiba Nabi SAW bagi tahu kepada kita, engkau ni wahai fulan, ada dua karakter atau dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai.
Mesti kita nak tahu apa dia tu, apa dua sifat tu. Dia pun bertanya kepada Nabi SAW. Asyaj tanya kepada Nabi SAW, wa ma huwa ya Rasulullah, apakah dua sifat tu ya Rasulullah? Nabi SAW sebutkan, yang pertama Al-Hilm. Siapa ingat lagi kita bincangkan nama Allah Al-Halim. Apa maksud Al-Hilm? Yang kedua Wal-Haya. Nabi SAW kata engkau ada sifat sabar, kau menahan diri, self-control kau tinggi, kau rational, kau tidak cepat menghukum, kau tenang. Hilm. Yang pertama tu Hilm. Yang kedua Wal-Haya, engkau ada sifat malu. Kemudian sahabat ni Asyaj menjadi lebih curious dan dia kata, qadiman kana au hadithan, aku ni dah ada sifat ni lama ke atau baru-baru ni je aku ada sifat ni? Dia rasa amazingnya Allah SWT mencintai dua sifat ini yang ada pada dirinya. Qala qadiman, Nabi kata engkau ada sifat ni sejak dulu lagi. Dan lihat adab sahabat Nabi SAW ini bila Nabi SAW beritahu Allah mencintai dua sifat ini dan sifat ini ada pada engkau, dan dia menyebut Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahum Allah. Dia kata segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku dua karakter, dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini. Dikembalikan kredit itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang bagi dia dua sifat tu, kemudian Allah mencintai dia. Subhanallah. Jom kita lihat dalam hidup kita ni, kita ada tak sifat hilm, sifat tenang, self control yang tinggi, dan haya. Kan Nabi sebut hadis-hadis tentang haya ni banyak, sehingga Nabi kata haya ni antara traits, karakter ataupun sifat yang paling penting, sehingga menjadi pesan oleh semua Nabi. Dan Nabi kata, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kau tak ada sifat malu, buatlah apa yang kamu suka. Kerana malu tu sebenarnya perisai yang menjaga diri kita. Dan demikian, itu baru dua sifat, ada banyak lagi sifat-sifat yang kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam ayat-ayat Quran diceritakan yang menjemput cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi aspek yang menarik kalau kita cuba selami. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran apabila menggunakan nama Allah Al-Wadud, Allah ada pairkan dengan Rahim, ada pairkan dengan Ghafur. Dan kita nak lihat di sini dalam surah yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-14, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai. Dan kalau kita perhatikan sifat manusia ni, kadang-kadang kalau orang lukakan perasaan kita, ambil barang kita, kemudian dia minta maaf, kalau kita maafkan pun dah cukup baik dah kan. Kita kata okey, aku maafkan kau. Tapi kita tak adalah mencintai orang yang dia buat salah dengan kita, dia minta maaf, kita maafkan, tapi tidaklah sampai kita pula lepas kita maafkan tu mencintai dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan dosa berulang-ulang kali, kita buat dosa yang besar, yang banyak, yang kerap, berapa kali pun kita buat dosa tu, kita ikhlas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata wa huwal ghafur, dia bukan hanya memaafkan, Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan dan mengampunkan dosa yang kita buat, malah semakin kita memohon ampun dan bertaubat, Allah malah semakin mencintai seorang hamba itu. Kan ada hadis-hadis yang cerita tentang kegembiraan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba memohon ampun. Allah mencintai dia, Allah suka kepada orang yang pulang dan balik kepada dia. Tidak kiralah sejauh mana pun dia dengan Tuhan, apabila dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai dia. So kita kena rebut, kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah mencintai orang-orang yang memohon ampun. Yang mana kalau kita faham konteks orang mohon ampun ni, orang yang buat salah lah, orang yang buat dosa. So kita semua ni pendosa, dan kita istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan itu kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sirah Nabi SAW pun kita boleh lihat beberapa peristiwa yang Nabi SAW sehingga rasa pada peringkat awal wahyu diturunkan, kemudian wahyu terhenti selama 6 bulan menurut riwayat yang kuat. 6 bulan wahyu terhenti. Quraisy dah mula buat lawak,
menjenakakan Nabi SAW, bagi tahu Tuhan dia dah tinggalkan dia, mana dah tak ada dah wahyu turun dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Ad-Duha, kan, surah Ad-Duha. Boleh baca dan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tinggalkan kau dan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah benci kau. Allah mencintai hamba-hambanya. Allah sayang kepada kita semua. Dan kalau kita lihat antara manifestasi cinta dalam kehidupan manusia yang paling tinggi adalah, ataupun yang paling common yang kita boleh associate adalah hubungan perkahwinan. Sehingga Allah SWT sebut dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-21, wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dia menciptakan daripada diri kamu sendiri, min anfusikum azwaja, pasangan, litaskunu ilaiha, untuk kamu mendapatkan ketenangan daripadanya. Dan Allah kata dia yang meletakkan wa ja'ala bainakum, antara kamu berdua, mawaddah wa rahmah. Mawaddah tu daripada perkataan wood tadi tu, waw dal tu, yang cinta itu bukan hanya perasaan, tetapi cinta itu dibuktikan dengan perbuatan. Love is a verb. Love, cinta adalah kata kerja. Dia mesti dibuktikan dengan perbuatan. Dan ada satu buku yang popular, tapi ramai juga saya fikir yang belum baca. Jadi saya mencadangkan, cari buku ni, The 5 Love Languages, 5 bahasa cinta, yang ditulis oleh Profesor Dr. Gary Chapman. Dia seorang agamawan Kristian, tetapi dia juga seorang psychologist, seorang kaunselor perkahwinan. Dan buku ini sangat baik. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, kelima-lima bahasa cinta itu semuanya ada dalam sirah Nabi SAW. Demikian Nabi juga mempersembahkan dan menzahirkan cintanya paling kurang dengan 5 bahasa cinta ini. So kuis hari ini ialah, assignment dia cari buku tu. Kuis dia adalah di bahagian komen, cuba listkan apakah 5 bahasa cinta yang diceritakan di dalam buku The 5 Love Languages itu. Semoga dengan kita share di komen tu, ramai kawan-kawan yang rasa tertarik dan membaca. Dan sebenarnya saya fikir kalau kursus perkahwinan kita ada bab, ada slot yang cerita 5 bahasa cinta ini, saya yakin ia dapat membantu banyak perkahwinan yang akan didirikan, dan boleh membantu perkahwinan yang sudah pun didirikan untuk menyuburkan lagi rasa cinta, mawaddah tadi, yang dibuktikan dengan perbuatan ataupun tindakan ataupun ekspresi cinta yang real, bukan hanya yang digambarkan dalam movie dan sebahagiannya. Okay, 5 takeaway, 4 takeaways sebelum kita tamatkan episod ini, kerana kita stick to 15 minutes, kita ada 2 minit lagi, kurang 2 minit. Yang pertama, cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa masuk mindset dalam kepala kita, semua perkara yang kita nak buat ini, kita nak menuju kepada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengatasi semua cinta yang lain. Kerana kita betul-betul nak menggapai cinta Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai the end goal, sebagai the ultimate goal. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran macam mana nak mencintai Allah. Allah kata dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31, Qul, Muhammad, katakanlah kepada kita semua ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan jika benar-benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti siapa? Ikut sunnah Nabi SAW. Yang kecil, yang besar, ikut sunnah Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan perkara-perkara yang menjemput cinta Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Amal-amal salih yang kita lakukan tadi, sifat hilm, sifat haya, itu semua menjemput cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kita mesti express cinta kita kepada orang yang kita cintai. Misalnya ada hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki ni bagi tahu waktu di tengah jalan dengan Nabi SAW, ada seorang dia nampak, dia kata, wahai Rasulullah, aku cinta dekat dia. Nabi tanya, kau ada bagi tahu dia tak kau cinta kat dia? Dia kata tak. Nabi kata, pergi dan bagi tahu dekat dia. Lalu dia pergi dan dibagi tahu, uhibbuka fillah, aku mencintai engkau kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kepada saudara-saudari yang mendengar dari utara, selatan, timur dan barat, di mana pun anda berada, I love all of you for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.